Metap ataupun satu tentera, ketua bagi tentera yang bernama Abu Ubaid yang dilatihkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Pergi pada Hirah nak tengok. Faqala Abu Ubaid, maka berkatalah oleh Abu Ubaid, katakanlah la hajatalana, tiada perlu dan tidak berhajatlah bagi kami, bagi kita orang Islam tak berhajat, fihi padanya pada mazukir min anwa'il at'imati al-mahbubah. Kami tak ada berhajatlah padanya pada barang yang tersebut daripada bermacam-macam daripada makanan-makanan yang disukai. Hak yang dihenai ataupun dibetengikan oleh ketua-ketua ataupun daripada menteri-menteri bagi Fuad Faris. Kami tak sukalah, kami tak perlulah. Kemudian apabila Abu Ubaid tu kata lagu tu, kami tak perlu, kami tak ada nak, kami tak ada hajat kepada makanan yang kamu berikan, makanan yang disedak-sedak, dilazati tu. Kemudian ia pun katalah, Fuad Umarak menteri-menteri daripada Fuad Faris ni, bi'sal mar'u, sejahat-jahatlah oleh seorang, sehuduh-huduhlah oleh seorang, sebodoh-bodoh oleh seorang, Abu Ubaidin huwa ia Abu Ubaidin. Makna kata orang yang paling jahat, orang yang paling bodoh, orang yang paling tak reti, orang yang paling apa? Yang paling bodoh sekali ialah Abu Ubaid. Kami henai ke dia, we makan pakai duk kecek lah, for ya bodoh sungguh Abu Ubaid ni. Kawan ni tu pok kita ni, henai ke dia, betul ke dia, nak we dia makan ni sedap-sedap, tapi dia tak usik, bodoh sungguh. Dia kata bodoh saat itu, in sahiba qauman min biladihim, jika menyertailah ia Abu Ubaid kauman asad satu kaum. Kalau Abu Ubaid tu datang menyertai kauman akan satu kaum min biladihim daripada negeri-negeri mereka itu, negeri bagi kaum, negeri bagi Faris itulah. Kalau Abu Ubaid pergi pada sana, pergi pada Faris, makan ni hak pok ia hidang, makan ni hak ia beri, makan ni hak ia betul kepada Abu Ubaid ni, maka semua pulungi dia, kumpulan dia daripada negeri Faris, semua suka, semua pakat nak belaka pada makan ni. Tapi Abu Ubaid tu say ibadah sungguh weh. Istasara alaihim, ada apabila mendului alaihim, ke atas mereka itu, ke atas al-qaumi min biladihim ni, bisyai'in ay bisyai'in min anwa'il an'imah al-mahbubah. Apabila mendului, menghidangi ke atas mereka itu, ke atas al-qaumi min biladihim ni, bisyai' ay bisyai'in min anwa'il at'imatil mahbubah. Mendatangi, mendului ke atas kaum tu dengan sesuatu daripada nak bagai-bagai makan ni yang dihiasi ni. Oi, semua kaum-kaum akan suka, akan nak belaka pada makan ni hak kami bagi dia. Tapi bodoh sungguh Abu Ubaid, tak ambuh weh. Orang bi barang molek tak usah, insya-Allah gini lah. We must toko tak ambuh, ini pala apa-apa, bodoh jidik. Kalau kita tengok Zahir tu, bodoh mas dia tak sih. Supaya tak sih. Allah pakaknya harga, pakaknya kerabat, pakaknya kerabi, pakaknya ambil, pakaknya apa? Pungut ambil dah. Tapi kena bagi orang yang celak mata hati dia tak ambil. Supaya kita misal ni lah. Contoh kita kata supaya Nabi SAW. Kalau kita tengok Nabi tu bodoh, ketika Bukit Hud tawar diri nak jadi mah untuk Nabi buat kerja agama, Nabi abah, Nabi tak say, belalah Bukit Hud aku tak mau, aku tak say kepada mong, walaupun nak jadi mah untuk aku jalan di jalan Allah, ambil buat guna di fi sabilillah, aku tak mau. Kenapa? Karena Nabi nampak, mata hati Nabi celak, mata hati Nabi saat itu nengok, dia nampak. Sebab tu tak semik orang panggil dunia ni, orang panggil sehina-hina lagi pula bangkai. Supaya tu Abu Ubaid tak say pada makanan yang dihiasi oleh menteri-menteri bagi Faris. Tapi bagi orang tak celak mata hati, orang tengok mata Zuhair, nak selalu apabila Allah ke dia, apabila henai betul ke dia. Supaya kita ni orang mata tak jelek, orang pergi gapo ambil belakang, tak ada pilih, ambil semata-mata. Tapi kita tak tahu kata dia nak makan lek belakang kita tu. Supaya ni lah kita misal dia mau akid hidayah kita sedap, makan ni jadi hisih dengan terus masak dengan gapo, oi sedap. Tapi kita tak nampak racun duk bawah tu ada, kita tak tahu. Makan pak duk taknya hari tubik darah kat mulut. Kita tak tahu. Gapo lah makan ni jadi hias tu. Sebab tu Abu Ubaid dia tahu, dia nampak. Sebab tu dia ku tak say, kami tak mau. Sebab apa tengok? Ya dah. Wala wallahi. Tiada demi Allah. Tu kata Abu Ubaid. Wala wallahi, dan tiada demi Allah. La akilu. Aku tak mau makan. Aku tak mau makan.
ma ataitum bihi, akan barang ai minat ta'am, daripada makan ni. Deh. Ataitum, yang membuat datanglah oleh kamu ai al-umara. Hei menteri-menteri hak mau datang ke aku, hadiah ke aku, hadaya pada aku. Aku tak seh. Bagi hak datang makan ni, hak datang oleh kamu, yang beri oleh kamu bihi ai bima. Bagi makan ni yang kamu buat datang pada aku, yang kamu betang pada aku tak ada nak, katanya Abu Ubaid. Dah. Demi Allah aku tak seh. Ha ni. Sebab tu kita di hari ni kok ya Allah apa. Hak kita malu kali satu tika. Pak kita pergi peracung di CA. Ha pada tu tak ada pergi peracung palah ni tak ada pergi. Malu kan pak kita tu guru setengah-setengah tu deh. Bukan semua. Pergi peracung di CA masa tu KJN nak duit 500,000. Semua modal ngok peraman 100 juta lebih. Ponok letaning jalan segoro 402 t. KJN nak duit 500,000 setiap ponok. Nah ponok apa itu Darussalam tu duit KJN tu 500,000. Lepas tu pergi peracung banyak kali lah. Peracung CA, peracung Sauteng, pada peracung di CA tu. Demo tarik nguk tu mari berjuta-juta. Tapi kita saat ni tu, duit gamnyok 300 orang. Lepas tu makan ikan kakak lah di CA gitu. Ramalah pok kita. Tapi yang kita paling malu sekali pok kita tu dah nampaknya apa, nampaknya pelahak lah setengah-setengah tu deh. Ada makan ide ikan kakak pok itu. Oh pakak orang berdiri. Tapi kita tak tahu tu demo tubuh kita gapo tahu. Dah, so, pas satu lagi hak tempat yang kita malunya, pakak ada bubuk duit kereta. Balah pun tu urus setengah-setengah. Kadang, nah duit ni, ya serah Datuk ni, mung nah gi bagilah 10 orang Tok Guru ni. Hak ni gi bagi 15 orang Tok Guru ni, hak ni gi bagi. Pas tu duit tu tak sampai pada orang-orang dah. Gi makan celah tu. Balah pula situ. Pok Tok Guru sama Tok Guru tu balah pula duit kereta tu. Dia kata, lepas tu, Masya Allah, pok kita ni kena tubuh dengan duit sikit-sikit. Ya, 2-3 tokok tu pun riuh dah. Dah, ni kita takut back ni, takut orang panggil orang wi tu, bau main dia mau gapo di bawah. Sebab tu, tok kita dulu, dia tak save pada gaji. Dia tak save pada gaji, tak embuh. Sebab apa, ada bila gaji ni, dalam gaji tu. Ikhlas kita pun kurang, ikhlas kita pun tak ada lah ngajar kerana nak ke gaji. Bukan ngajar lillah. Sebab tu orang dulu, ya berkat. Kalau Tok Dala kita dulu ya jamu mah ya sehari-hari 10 hidayah. Mula Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi ya jamu mah ya 10 hidayah sehari, 10 hidayah sehari. Siapa orang tanya kata, "Hei, mula bapa ni duk mik duit mana duk jamu ke 10 hidayah?" Mun buat pelik ya kata dungku rezeki Allah Taala. 10 hidayah sehari jamu mungkin sehidayah, 10 hidayah, 10 hidayah, 10 hidayah, 10 hidayah, 10 hidayah. Pas sesak dia, tak ada sesak. Pas dia makan gaji ya, dah. Ni kita tunjuk tu kita dulu. Kalau siapa yang nak berkat, siapa dia nak berkat dalam ilmu, nak berkat dalam amalan, nak berkat dalam apa, jangan ambil gaji. Kalau kita ambil gaji, ketika tu hati kita akan pecah, buat kerana Allah tik, buat kerana gaji hati. Hati jadi pecah lah. Apabila pecah, di situ orang panggil ilmu kita tak ada berkat. Siapa yang nak berkat ilmu, nak berkat dalam amalan, berkat lagi apa semua, dah, itu hai gaji sendiri. Itu hai gaji. Sebab tu orang dulu-dulu tak ada nak pada gaji. Dia kerja lillahi ta'ala. Lepas tu dia nak duit, dia pergi kerja suku zakat, hak titik peluh dia. Tengok Tok Guru bagi Imam Ghazali. Tuai aling, tuai saat ni tu waliullah. Tapi kerja tapung kasut di tepi-tepi jalan. Tapung kasut ya. Kerja tapung kasut, tidak kasut. Nak duit sekut 2 kut, hak titik peluh sendiri. Bukan gaji dah. Siapa yang nak berkat dah. Lepas tu buku berkat ni, dia bukan yang main lalu. Dia duduk di hati kita, ikhlas kita, suci kita, bersih hati kita. Hak tu dia berkat nak mari. Tapi kalau buat kerana tu, buat kerana ni, buat nak tunjuk ke orang, buat nak ke gaji, dia berkat tak mari. Dia jadi manik keberkatan dengan benda tu. Siapa yang nak berkat lah hidup sikit lagi dah. Berkat lah umur, berkat lah ilmu. Ngajar duduk-duduk orang pederu, pakat turuk, guru, pakat ikut. Tu berkat tu. Kita punya tu makruf, ilmu banyak, ilmu sakit, seka buta. 2-3 cokoh. 2-3 cokoh tu pun tak lekat dah. Sebab apa? Tak berkat. Kena perhati berkat mana tambah. Kalau lah ilmu, kalamo, koneka, kalamo, tambah amale, kalamo, tambah sunat, kalamo, tambah sikit-sikit. Tu berkat. Lepas tu lu duit, kalamo, masalah ni pakai kereta buruk, sikit kereta baru. Dulu rumah buruk, lama-lama rumah baru. Lama tu kebun sutik, lama tu kebun kau banyak. Tu, dia panggil berkat lah rezeki.
Berkat ni mana? Bertambah, tak ada berhenti, tak habis. Betul faham. Ilmu apa tu? Mula-mula tu ngajar kitab sebuah, lepas tu baca kitab dua buah, lepas tu baca kitab dua. Lama-lama tak ada, ngajar straight. Ni berkat lah ilmu. Faham? Nah. Tu wala mimma afa Allahu illa mislama ya'kulu awsatuhum. Dan tiada daripada barang yang mesempurnalah oleh Allah. Kami tidak daripada barang mesempurna oleh Allah. Jadi Abu Ubaid ya aku tak mau makan daripada makan ni, daripada bagai-bagai makan ni yang kamu beri, hak daripada yang dihiasi, yang disukai, aku tak mau. Dan demi Allah aku tak makan juga daripada barang yang mesempurna oleh Allah. Gapo? Yakni daripada harta fai. Ya, harta dalam media Islam ni, dalam peperangan ada dua. Yang pertama harta ghanimah. Hak ni harta ghanimah ni gapo? Harta apabila perang dengan orang kafir, perang orang kafir kalah, orang kafir lari. Tinggalkan duit pitih, tinggalkan dirham, tinggalkan kuda, tinggalkan masalah gapo? Pedai Allah jatuh tinggal lari. Maka harta tu orang panggil harta ghanimah. Sebab perang di antara Islam dengan kafir, kafir kalah tinggalkan harta. Ni orang panggil harta ghanimah. Dan satu lagi harta fai. Apa harta fai? Harta orang kafir dengan orang Islam tak ada perang, tapi orang kafir kerana dia takut kepada orang Islam, dia gerung pada, dia tinggal kampung, dia tinggal tempat. Ni orang panggil harta fai. Nah, maka Abu Ubaidah, aku tak mau makan juga harta fai yang dapat daripada masalah orang kafir. Aku tak serak. Dah faham molek tu. Wa mimma wala mimma afa Allah. Apa barang daripada mesempurna oleh Allah, yakni daripada harta fai. Abu Ubaidah aku tak mau makan juga pada harta fai. Tanam molek. Apa fai? Yakni harta yang didapat daripada orang kafir dengan tidak melalui peperangan. Dah. Aku tak mau makan juga harta tu. Dah. Illa mislama ya'kulu awsatuhum. Jangan duduk nerawi. Malaikan seumpama bareh yang makanlah oleh orang-orang pertengahi daripada mereka itu, daripada kau aku nak makannya, makan hak tengah-tengah, tak ada sedap sangat, tak ada hiasi sangat, tak ada comel sangat, tak ada sedap sangat, tak ada lazat, makan hak tengah-tengah, orang kampung tengah. Misalnya mau kita orang kaya-kaya, ya makan daging semua dah. Makan salak tu, salak ni mau kita. Tom yam, pak pei, ikan keli, kadang-kadang makan sup kaki, sup atas tu orang panggil orang mustawa, orang kelas tinggi. Tapi orang kampung pertengah makan kadang-kadang hari ni makan sutong, esok makan ikan, lusa makan kadang-kadang ngabudu. Ha tu orang pertengah. Aku nak makan orang pertengah, tak saya makan lebih-lebih. Syari santuk. Falyata'ammadil muslimuna. Maka hendak perhati-perhati, maka hendak halusi, beringat dan perhati-perhati oleh orang-orang Islam. Orang Islam semua hendak perhati. Hendak perhati, hendak ambil cakna, ambil beringat, ambil halusi. Kaifa kana salafuhum. Betapa kalau kue adalah orang-orang yang dulu daripada mereka itu. Yang dulu daripada al-muslimin, orang-orang Islam dulu yang makanlah nawi, yang makan tak ada makan biasa, makan koda-koda. Dah koda-koda yang makan. Dia tak makan jadi sedap-sedap semua dak, dia makan koda-koda tengah-tengah. Lepas tu kalau kita tengok Tok Zahid kan belah nak dah. Kalau kita pergi dulu duk jalan dah. Tok kita dulu tak payah bukit, tak payah su ni makan tak ada. Tak payah bukit makan dengan ulai ya, daging tak angkat, yakik orang sedap, yakik kau kita daging kendai daging apa dah. Pas kita tayah nak tak angkat ya. Tak apa, pok mu angkat dia. Ya makan nasi dengan pucuk kayu. Pas makan nasi dengan ikan-ikan bakar. Pas hari-hari yang makan makan pucuk gagal pagi, kisah-kisah pucuk gagal merah makan pagi, makan malam. Hak tu makan ni ya. Tapi ya isih kita hidup kita lah daging ikan, daging tu, daging ni dah. Ya isih kita, tapi ya tak angkat. Nak yak kata orang-orang dulu, pas tu masa sahabat-sahabat dulu ya lebih pada orang lain ni orang Kedia ni. Pas tu masa sahabat tu makan hak mana ada. Makan hak mana cukup, makan hak mana padah bagi mereka. Mereka tak makan sedap-sedap. Kalau sebut dalam kota ni memang tak makan. Sepatut kenali Kelantan. Tok kenali Kelantan satu ketika orang padah raja Kelantan padah dia masuk dalam kota. Dia pergi dengan anak dia 2 orang, dengan tok pakil dia 2 orang. 5 orang lagi.
Dah 5 orang pergi masuk le kota, hidang le kota lah kata posuk mata mana nak mik tak ada kena pakai gunik-gunik tu akik makan ni ataupun nak nu ambil makan ni gunik mik wori. Nak ya tahu panjang hidang ni yang diisi. Makan ni yang dihidangkan akan dia tu panjang, luah lagi pula nak jengor tak siapa. Maka kena gunik-gunik tu tunjuk nu gunik wori, tunjuk nu gunik wori. Patut kenali apabila dia makan dah dalam kota tak gi tak leh takut rajonya nyo gapo nyo mik yo boh le gau mik yo boh le penjara yo gi timukan pada daripada raja Kelantan. Dah timur daripada raja Kelantan makan sudah makan yo tubik le luar kota gi duk tengah benda yo jolok tekak ya. Yo jolok apa? Yo jolok tubik makan ni. Anak murid dia tanya, kenapa tu guru boleh jolokkan tekak ni, jolok lubai tekak itu baik mutahkan makan ni. Ya temung tahu dak. Makan ni seumpama raja ni dia kata ada bercampur banyak, ada benda syubhat, ada benda haram. Sebab raja ni kadang-kadang banyak ke kadang-kadang makan ni nak syubhat banyak. Makan ni muteri makan ni orang kedai-kedai ni banyak ke makan riswah ke apa je banyak. Sebab tu ku jolok dengan lidah ku jolok ke mulut ku mutah tu baik ku takut diriku ni campur dengan benda haram. Karena Nabi SAW kata, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Tiap-tiap daging darah yang tumbuh daripada harta yang haram, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Tiap-tiap daging darah yang tumbuh daripada benda haram. Oh, apa yang kata mecak-cak, aku rasa nak makan daging tu. Itu dia. Lepas tu summasara kemudian berjalan ia Abu Ubay. Jalan-jalan hatta laqiya hingga bertemu ia Abu Ubay. Bertemu bagi tentera mana kontab lagi pula meta Al-Jalinusa. Pergi bertemu dengan Jalinus. Ni satu tentera yang dilatih baru, satu ketua tentera metak yang baru yang dilatihkan oleh Buran dan Rastum mari sebagai nak serang orang Islam pula. Kerana dapat berita daripadanya oleh Buran dan pula Rastum kata tentera dia tu kalah, yang dilatihkan metak yang pertama Jaban, yang keduanya Mardangsyah tu kena diserangkan oleh Abu Ubay, maka kalah. Maka dia latih pula tentera baru yang dibawa dipimpin oleh Jalinus, maka dia bertemu oleh Abu Ubay akan Jalinus. Nah, Jalinus tu Baqyisasa, di satu tempat nama Baqyisasa. Ni luah ajam belakang ni bukan luah Arab nah, bukan luah Arab ni. Temu satu kampung Zaidi weh, di kampung Baqyisasa. Dari mana Baqyisasa ni? Min Barusma, daripada Barusma. Satu tempat yang ada di satu negara ataupun di satu bandar yang nama Barusma. Faqatalahu, maka berperang ia Abu Ubay. Akan siapa? Akan siapa? Akan Jalinus. Apabila bertemulah oleh Abu Ubay dengan siapa dia? Dengan Jalinus yang dilantikkan oleh Rastum sebagai metak yang baru, maka perang pula oleh Abu Ubay di satu tempat yang bernama Baqyisasa. Di tempat yang nama Baqyisasa yang ada di Barusma. Perang oleh Abu Ubay hatta harabah, hingga lari iyo kaki dua nampak seputong. Larilah ia Jalinus. Dah serang oleh tentera Islam. Lepas tu larilah ia Jalinus dengan tentera-tentera ia. Apabila Jalinus tu lari kerana serang yang kuatlah oleh Abu Ubay, dah serai popai, maka Jalinus nampak tak lagi nampak nak kalah, lari. Metak lari. Qaid bagi tentera lari. Siapa? Apabila metak lari, wan hazama jaishuhu, dan terkalahlah oleh tentera bagi Al-Jalinus. Apabila tua lari, anak rakyat nak duk buat apa? Nah, habis semangat, lemah semangat lah. Apabila lemah semangat, maka ngaku kalah dah weh.
Gotua lagi ni. Deh. Apabila jalinuh lagi, maka rakyat dan tentera yang ada di bawahnya mengaku kalah. Kalah sebab diserahkan oleh Abu Ubaid. Lepas pada tu mengaku kalah saat itu, fa arsala Abu Ubaid. Deh. Maka mengutus oleh Abu Ubaid. Hatta akan berita makna tu fa arsala, maka mengutus hatta berita oleh Abu Ubaid. Hatta berita ke mana Isran? Ila Umara, gi kepada Khalifah Umara Amirul Mukminin. Ila Umara ialah Amirul Mukminin yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Hatta berita kata dia ni serai 2-3 kumpulan yang pertama yang dibawa oleh Jaban, kumpulan yang kedua ialah qaid kena pada bagawa. Kena kepadanya Mardang Syah, maka waktu kalah belaka. Serang kumpulan 3 yang dibawa oleh Jalinah pun kalah. Maka berita ini dihantar oleh Abu Ubaid pergi kepada Sayyidina Umar Amirul Mukminin yang ada di Al-Madinatul Munawwarah. Ni khalifah Abu Khalifah ni. Khalifah dia mau tanya kata, kenapa pada selepas daripada Nabi tak khalifatu Abi Bakri? Mik mana? Lapa khalifah mik mana? Apa makna khalifah? Makna khilafah. Khilafah ni pengganti daripada Rasulullah. Lepas tu orang pengganti daripada Rasulullah, ialah ganti daripada Allah siapa ya? Sebab tu Tuhan kata, wa id qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mek situ tu. Tuhan kata aku nak jadi pada muka bumi ni pengganti daripada aku. Nanti tunjuk ajar manusia, royak hukum-hukum syarak aku, royak syariah aku pada manusia. Maka khalifatan ketika ni kena pada tu Adam AS. Maka Nabi-Nabi semua 25 ni sebagai jadi pengganti untuk menyampaikan risalah Allah. Lepas tu orang yang ganti pada Nabi SAW ialah kena pada Abu Bakar As-Siddiq, lagi pula kena pada Umar Ibn Khattab. Tu lapa khilafah khalifah tu daripada ini ja'ilun fil ardi khalifah tu. Tapi lah ni dia mau buat rabuk khalifah tu baik, rabuk presiden, rabuk rais, rabuk presiden. Sebab apa? Orang Yahudi nak buat kan orang panggil kekuatan Islam sebab rabuk khalifah ni orang panggil ada kekuatan dan ada keberkatan. Lepas tu dia mau buat tu baik masa 100 tahun baik. Siapa dia buat? Ni Kristian, Nasara, lagi pula Yahudi. Ketika masalah tu lah, masalah kita orang panggil countdown tu. Masa 100 tahun lebih. Lepas tu demo belarok apa? Belarok nyoyak canak demo nong. Koyak kata demo benih Islam, bunuh Islam di Sepeng nong, di Aspihang nong. Dia di Europe nong. Demo benih. Lepas tu akik dera, cayo kita benih dah orang Islam. Lepas tu orang Islam tu kalah dah boleh bunuh orang Islam. Saat ni 3 juta dah. Pihak kita tak reti, pakak duk belarok lah, pakak duk ramal lah malam tu tak tahu kata demo jatuh Islam, demo nak akik bendera duk mujur demo tu. Pasal lagi, demo mujurnya boleh cabutkan apa masalahnya? Lapa khalifah daripada tamneng daripada kerajaan. Tak boleh guna dah lah ni, nak rabuk khalifah. Ni. Kita kena tahulah sejarah Islam tu, baru kita tak sesak. Orang tinggal sejarah Islam, orang tu sesak. Supaya orang tak tahu sejarah taning tu lah, sesak lah orang tu. Taning. Kena ambil tahu gotlah sikit sebanyak boleh jiwa darah kita ni. Sebab tu Syekh Daud kita kata, orang tinggal sejarah taning, orang saat ni tu tak tahu taning. Orang ni berat benar. Tu Syekh Daud. Kita tengok lagi kitab Musalli hujung-hujung tu. Sebab kita tengok kitab Musalli ada bab kerajaan, bab raja tu. Sebab dalam kitab Musalli, sebab apa nak Syekh Daud kita karang lik belakang Musalli tu ada masalah bab kerajaan. Kita tengok ni no. Kita tengok molek. Sebab apa? Tu, kita perhati situ molek. Jangan kita lupa sangat kita ni. Jangan duk lupa diri, jangan lupa tanah air kita, jangan duk lupa masalah fak kita ni. Orang lupa sesatkan khas sejarah, orang ni tak reti sejarah, orang ni sesak di dalam kehidupan. Dah. Sebab tu sejarah Islam kita kena tahu. Sebab tu kalau kita duk jadi sebab kita tak tahu sejarah. Dia tak reti sejarah bab tu duk jadi orang heret kau ni hadak kau tu, cocok hidung kau ni cocok kau tu. Demo tahu awal leng thai. Loi kat tung kita loi kat tung kali dengan demo. Gapo loi kat tung?
Gapo pimai demo? Gapo masalah songkrang demo? Apa tujuan demo? Kita tak tahu. Patut kita turut demo. Ya apa demo cocok hidung kan turut nggih. Sebab tu Nabi kata, hak daripada ayat tu walang tarda ankal yahuda walan nasara. Nah, Yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Oh Yahudi tak puas hatilah kalau lagi muduk ikut Islam. Selama mana dia tak puas hati, selama mana dia tak turutkan agama Islam, duk turut cara Nabi. Apa tu Nabi kata akhir zaman Yahudi kan tarik kita siapa masuk lalu bedak kita masuk lalu bedak juga. Lalu dia buat pasir kita kata turut Yahudi masuk lalu buat pasir. Tak jadi dah lah ni, tak jadi dah. Ikut demo buat apa turut, budaya demo turut, keadaan demo. Lepas tu dia jadi mata dah Nabi kata. Nah, sikit Yahudi heret tu turun lalu pasir, pakak turun lalu pasir, pakak sekali dengan Yahudi lalu dagang lalu pasir. Yahudi duk mikir nak kenak kita ni 500 tahun dah. Duk mikir nak buat mana nak Islam jadi tak boleh pegang Quran. Dia tahu depa bila orang Islam pegang Quran buka, orang Islam ni tak lupa ke Tuhan. Depa bila tak lupa Tuhan, orang ni selamat daripada semua fitnah dunia. Lepas tu nak buat lagu mana nak orang Islam tak boleh pegang Quran. Tak boleh pegang hadis, tak boleh ngaji agama. Ya pisah. Tengoklah ni, orang kita sibuk tak ada nak pegang Quran nyok nah. Tak ada nak buka kitab agama nyok nah. Sebab Yahudi fikir 500 tahun dah. Apa kita tak khabar lagi duk jadi macam-macam puasa kena berdiri lah deh. Tu kena khabar hati kata kita ni orang Islam. Lepas tu agama ni hak tumpah darah sahabat-sahabat di Madinah. Perang Uhud, perang Badar, agama nung hak mari kita. Tapi kita boleh ngasne sebab tu kita tak sayang ke agama. Sahabat sebab apa ya sayang? Sebab dia tumpah darah. Darah cabut nyawa. Lagi peluk putus tekak sebab mereka sayang kepada agama, sebab mereka saat itu tumpah darah, mati, cabut tekak, pegang bendera rayatullah wa rayatul rasulillah. Sebab tu memang sayang. Tapi sebab apa kita ditahan? Sebab kita boleh agama Islam dengan sebab dia panggil baka kita, ayah kita, mak kita Islam. Tak ada atau boleh ngapa boleh ngapelupah darah, sebab tu kita tak sayang. Sebab tu sahabat saya mereka gerbai bela mati, bela nyawa. Nak boleh ke Islam naik ke mocok al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Mereka saat ni tengah pedih. Cuba demo tengok. Mau kita ada pergi pedih tak? Tebah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Mau kita pergi pedih tak? Tika tebah. Tok khotib pergi kayu. Ya, pergi tukar ya. Sebab apa? Orang panggil di tiap-tiap negara mana apabila negara itu boleh negara, boleh sebar agama dengan sebab pedih. Maka negeri itu sunat tika tok khotib jadi baca ketebah, sunat pergi pedih. Kalau negeri mana orang panggil dapat bela agama, besar agama, pergi bedih. Bedih dengan sebab bedih. Akar. Pergi bedih akar. Pagi tengok Mekah, Madinah. Pergi bedih. Sebab apa Madinah, tok khotib baca dan tak sudah baca alhamdulillah bedih. Baca tama. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh. Sebab negeri Mekah, negeri Madinah boleh Islam dengan sebab dah. Faham kita boleh dengan sebab apa? Dengan tukar. Dia panggil kita tak ada apa. Dah okey. Tu kena kira sendiri. Deh. Tu kena fikir banyak sikit fikir nak. Akhir zaman weh, akhir zaman. Kena bakat fikir banyak sikit. Deh. Jangan duk galik sangat Galik tu nyanyo. Fa arsala Abu Ubaid ila Umar. Gi apa hatta berita oleh Abu Ubaid gi pada Umar bil basyarati. Dengan berita-berita kesukaan, dengan berita-berita keserenok berita-berita gembira. Royak kepada Umar berita gembira, berita kesukaan, berita keserenok wal akhmasi, dan hatta berita pergi pada Umar pula dengan dapatkan akhmas, yakni daripada harta ghanimah hak yang dibagikan 5 bahagi, 5 tupuk. Dah. Hei, ya kata Umar, kami dapat kemenangan daripada Fok Faris. Yang pertama kami benar daripada kumpulan yang dibawa oleh Jaban. Yang kedua kami benar dapat benengi daripada seraikan Fok Mardangsha. Yang tiga kami benar dapat seraikan Jalinus. Dan kami dapat berita ini kesukaan kepada engkau, hei Umar. Patut pula kami dalam serai-serai tu, kami boleh merampaskan harta bagi kufar, harta bagi Faris, tubik kepada 5 tupuk 5 bahagi. Kemudian akhmas ini, wa fiha, dan sabitlah padanya pada akhmas. Harta yang dibagi 5 ni. Bagi 5 untuk Yang pertama, lillah.
yang kedua lirrasul, yang tiga liqarabati Rasulillah, yang ketiga yang keempat bagi apa? Bagi al-ghazi, bagi orang perang. Yang kelima bagi apa? Kenderaan yang dibuat perang. Ingat molek. Harta ghanimah bagi 5. Saya mau tanya harta ghanimah misalnya kalau kita tak kerajaan Islam, perang dengan orang kafir, lepas tu rampah harta orang kafir, bagi pergi ke mana? Akhmas ni satu-satu bahagian yang pertama lillah. Untuk Allah. Hak ni kena taruh dalam bank Islam. Orang panggil apa? Baitul Mal. Baitul Mal bank Islam. Yang kedua, bagi Rasulullah. Kalau Nabi ada, wi ke Rasulullah. Yang tiga, wi kepada qarabati Rasulullah. Wi pada Bani Hashim wa Bani Muttalib. Yang keempat, wi kepada Al-Ghazi. Orang perang. Orang masuk dalam dia perang. Sama ada mati, sama ada tak mati. Tengok tu sebab kajian air kita. Ni kajian Asia ni. Apa kajian air ni kalau misalnya mati tahan. Maka tahan tu mati yuk, ia tu naik pang. Dia mati kena bang masalah. Anak cucu ia tu boleh makan gaji tu. Kan? Kan? Oh, gaji besar bini dia. Patut nah kaji ewi mutabak pula naik pung juga ke bini dia. Patut anak dia tu ngaji free semua. Sebab apa ni? Ni daripada sini. Sebab dia belakan orang panggil negara. Maka kaji ewi kan gaji kepada dia walaupun dia mati anak dia pun boleh angkat gaji dia. Dah. Lepas tu wi ada nak? Wi kepada ni kenderaan yang ada dalam medan perang, uta, demo tu pergi perang, pergi uta ya. Demo tu perang, pergi kuda. Kuda ya boleh mati satu bahagian pada harta ghanimah. Deh. Lepas tu, nah, wa fiha dan sabit padanya pada al-akhmas, harta ghanimah ni, apa dia? Tamron. Ada wah tamar situ. Nah, ada pan tamar weh. Dalam akhmas tu pan tamar je sebab orang Arab ni tanah tamar. Lepas tu tamar banyak sekali tanya Arab ni mana? Madinah orang panggil orang Madinah ni banyak gapo? Kita tanya ya. Ya akhi, fil Madinatil Munawwarah ma huwa aksar? Gapo yang lebih banyak? Orang Madinah ma huwa syughul? Apanya syughul? Apanya kerjaannya? Dia kata orang Madinah hak banyak sekali ziraah, yakni cocok tanah. Gapo? Yani bustanu tamar, yakni kebun-kebun tamar. Basatinu tamar, yakni kebun-kebun tamar hak paling banyak sekali di Madinah. Lepas tu dalam hak rapah sel tu, dalam tu ada kebun tamar. Kerana adalah ia kebun tamar ni di kampung yang nama Tarsa. La yakuluhu, tiada makan akan tamar ni. Tamar yang ada di Tarsa, kampung Tarsa ni. Illa mulukul a'ajimi. Malaikat makanlah pokok tamar ni yang ada di Tarsa yang dirampahkan oleh Abu Ubay ni. Tidak makan akan dia illa mulukul a'ajim, malaikat raja-raja daripada negeri Aceh. Raja-raja negeri Aceh bukan negeri Arab dak dah. Dia makan tamar ni. Tamar lain dia tak makan sepuluh ni lah. Tamar paling mahal sekali berapa weh? Tamar ajwah. Nah, tamar Nabi. Tamar ajwah ni panggil tamarun Nabi. Tamar Nabi. Kalau kita pergi suku tamat, aina ajwa, aina tamar Nabi, dia kata ni, ada 300 riyal, ada 400 riyal, 4,000 sekilo, 3,000 sekilo. Kam si'ruhu, dia kata salasumi'ah riyal, 300 riyal. Nak malah lagi, 4,000 riyal. Nah, 4,000 kau, ataupun arba'umi'ah riyalin, yakni 400 riyal. Pas Nabi sebut dalam hadis Bukhari, ni, tamar Nabi ni. Barang siapa yang makan tamar Nabi, tamar ajwah ni, 7 butir sepagi. Makan 7 butir sepagi. Wak amal 7 butir sepagi, 7 butir sepagi. Nabi kata orang ni tak dikena, tak ditipoi oleh racun. Kalau dia mabuh lah makan racun sekalipun, maka tamar ini dapat mentawarkan racun itu. Itu tamar Nabi. Deh. Lepas tu dia kata lagi auman akramuhu bisyai'im minhu, ataupun mereka yang memulia Allah oleh mereka itu mulugaba malina auman akramuhu, ataupun mereka yang memulia Allah mereka itu mulukul a'ajim hu akan diakaman bisyai'in minhu, dengan sesuatu daripadanya pada tamar yang ada di Tarsa. Jadi orang nak boleh makan wah tamar yang dirapah oleh Abu Ubay ni royak berita kepadanya Umar. Dia kata kami dapat kebun tamar. Kebun tamar ni tidak dimakankan dia oleh makannya raja-raja yang ada di negeri-negeri Ajam, bukan negeri Arab.
Lepas tu orang nak boleh makan ni malaikat orang raja mulia ya. Raja mendekati, orang hulu bala dia, wah tangi dia ataupun dagu dia yang boleh makan wah taman. Orang lain tak boleh makan. Dah. Aula yaghrusuhu ghairuhum, ataupun tidak menanamlah akan dia akan tamar ini, tamar yang ada di tersa ni, ghairuhum, oleh yang lain mereka itu lain pada mulukil aajimi. Orang lain nak tani tak boleh. Ana orang panggil wah tamar raja lah, kecek mudah-mudahnya tamar raja. Orang lain nak tali tak boleh. Kalau tani tu kira salah. Misal gua ana supaya ni lah orang panggil benda ni khususiat bagi raja. Benda ni khususiat bagi raja-raja nak makan benda ni. Kalau orang lagi tani kaja saat ni tu kira kata salah kena igak ya tu. Bonilah masalah lagi nabi boleh bini 9. Hak ni orang panggil khususiat bagi nabi. Bagi kita kau nampak 9 tak boleh. Tu hal lagi. Pas supaya ni lain dan negeri sian ni tak boleh nak pakai kapal tubel. Kalau pakai tubel kena igak sebab benda ni khusus bagi kerajaan. Nah. Kapal tubel suan tua tak boleh pakai. Kalau nak pakai kena ambil lesen. Kalau lesen tak boleh. Makan kalau pergi pergi beli kapal tubel hak suan tua kena igak oleh kerajaan sebab ni untuk kerajaan. Nak pakai awak mai-mai tak boleh. Supaya ni taman tak boleh guna orang lain. Malaikat fok raja yang melangkah taman ni. Sekat tuliskan mereka kata wallahu a'lam. Dah, ada turun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu takhsisun nutqi bil qiyasi. Dan harus oleh kita mentaksih akan an-nutqi, akan mantuk, tuturan daripada kalamillah, tuturan daripada cakap Allah Taala. An-nutqi yakni mantuk, yakni tuturan daripada qaulillah, yakni perkataan Allah, firman Allah, wa qauli Rasulillah, ataupun mantuk, tuturan yang dipahami daripada perkataan Rasulullah, dikeluar ataupun ditaksihkan akan nutqi, mantuk kalam Allah, mantuk kalam Rasulullah, bil qiyasi, ditaksih disepak dengan al-qiyah. Maka qiyah tika ni hakik bawah jadi mukhassis. Nah, qiyah tika ni jadi al-mukhassis. Adapun masalah an-nutqi tu dia nama mukhassas, karo yang ditaksih, karo jadi sepak. Adapun siapa dia yang menyepak, gapo dia yang menyepak, yang mengeluar daripada nutqi yang umum itu. Firman Allah Taala yang umum, firman gapo? Sabda Nabi yang umum dikeluar dengan qiyah. Qiyah nama mukhassis. Satu perkara yang nak menyepak qaulillah ataupun qauli Rasulullah. Perhati molek. Tak ada mudah nah, tak ada mudah. Tapi kena faham. Kena faham, kena fikir, kena tengok. Patut orang ngaji usul fiqh ni, ya bahasa ya payah. Orang panggil orang nak jadi ulama, cara nak tadbikkan hukum, nak istinbatkan hukum daripada Quran dan hadis. Wa na'ni dan kami kana, yakni musannif. Wa na'ni dan kami kana bin nutqi, dengan kata an-nutqi. Di apa? Ditaksihkan nutqi, ditaksihkan mantuk, tuturan kalam daripada kalam Allah, kalam Rasulullah. Kana ki an-nutqi ni qaulullahi ta'ala. Dia baca qaulullah tu. Boleh juga tu. Jadi kalau kita tengok kaligus segera faham tu nak baca tak leh qaulullah. Sebab nak ni nak pada maf'ul. Nak ni fi'il muta'addi tu. Ya'ni bin nutqi gawa qaulallah. Hak sengaja nak bacalah tu. Hak segera faham daripada ya'ni ataupun nak ni tu fi'il muta'addi satu maf'ul. Tapi musannif kita pergi baca qaulullah. Kena tanggung ke mana? Sebab tu kadang-kadang kita tengok kitab musannif, kita tahu tak kena ke ni. Jangan gaduh. Jangan gaduh. Mu tak apa jalan tu. Mu tak apa jalan, mu kata kitab orang tak kena. Nak tengok jalan molek. Kenapa musannif baca qaulullah? Kita baca qaulullah subhanahu wa ta'ala wa qaulur rasul. Kita pakai ini. Jadi qaulullah, tangan molek, fok ngaji. Faham molek, ngajar faham dia lah. Bukan duk ngaji semata turuk bubu gapo orang panggil sudu turuk bubu lah. Berarti molek dia tu. Kalau kita dak harap orang duk apa? Ceruk makan tak agak-agak, kena kita fikir dia lah. Qaulullah huwa ia an-nutqu. Qaulullahi ta'ala ialah perkataan Allah. Wa qaulur rasul dan perkataan rasul. Kemudian kalau kita baca qaulullah, i'rab jadi khabar mubtada mahzuf. Jadi jumlah mubtada dan khabar tu jatuh pada mahal nasab jadi maf'ul bagi na'ni. Kita tengok tu. Kalau kita nak wisah kalau kata musannif gibu baris qaulullah.
Wa qaulur rasul, jadi kau tu kita pakai khabar mubtada mahzuf, kama ada jumlah mubtada khabar tu fi mahalli nasbin maf'ulun li na'ni, maf'ul bagi na'ni. Wa na'ni dan kami kandak bin nutki dengan nutki. Huwa an-nutku tu mantuk tu ni. Gambar dia. An-nutki tika ni pakai makna apa? Orang panggil min itlaqil masdar wa iradati ismil maf'ul. An-nutki bimakna al-mantuki. Apa nutki? Tuturan. Apa tu tak? Benda yang dibertutur tu. Mana benda tutur? Hak dia kata wazaniyatu wazan. Benda yang ditutur tu. Orang panggil tika ni min itlaqil masdar wa iradatin masri wa iradati ismil maf'ul. An-nutki bimakna al-mantuki. An-nutki dengan makna mantuk. Tengok molek. Qaulullah subhanahu wa ta'ala wa qaulur rasul ialah perkataan rasul. Kenapa boleh kata ditaksihkan an-nutki dengan al-qiyas? Li'annal qiyasah. Kerana bahawasa qiyas itu yusnadu, disandar akan dia isran, disandar akan dia akan qiyas ila nassin, kepada satu nah. Kepada perkara yang nak menentu, perkara yang nak menotok. Qiyas tu di sana kepada satu perkara, nak kepada nas, nak kepada dalil, ataupun nak kepada perkara yang menentu. Min kitabillahi ta'ala, nah tu daripada kitab Allah. Wa sunnati rasulihi, dan pula daripada sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qiyas ni qiyas di sana kepada nah, qiyas tersana kepada Quran, qiyas tersana kepada hadis, bukan qiyas semata-mata panenge. Faham tak? Faham ni? Qiyas hak boleh jadi mukhassis bagi kitabillah. Qiyas hak boleh jadi perkara menentu bagi qauli Rasulullah. Qiyas hak yang tersana ia kepada Quran dan tersana kepada al-hadis. Faham itu? Kalau qiyas semata-mata panenge ulama, yang tidak gantung, yang tidak tamat kepada perkataan Allah, yang tak berdasar kepada Quran, yang tak berdasar kepada hadis, qiyas ini nak pakai tak boleh, nak jadi mukhassis tak boleh. Faham tak? Li'annal qiyas, kerana wasa qiyas yusnadu, disandar akan dia, diisnad akan dia ila nasin, kepada satu nas, kepada satu dalil. Dalil mana, nah mana? Kainin yang ada nah ini min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Buah makna pitah luar tu, nak ayat kata qiyas, hak nak boleh jadi mukhassis ini, qiyas yang berdasar kepada Al-Quran, qiyas yang berdasar kepada hadis. Adapun qiyas yang berdasar pada semata-mata perkataan bagi ulama, qiyas ini tak boleh pakai lagi. Tak boleh jadi mukhassis lagi. Tak molek, tulis molek. Tu ana kata li annal qiyas yusnadu ila nasim min qaulillah min kitabillah wa sunnati rasulillah. Sebab kita dalam ahli sunnah wal jamaah tak boleh tinggal pak. Pertama qaulullah, kitabullah, wa sunnatu rasulillah, dan pula qiyas, dan pula ijma'. Ni ahli sunnah pakai pak dasar ni. Kalau pergi Quran, pergi hadis, tinggalkan ijma', tinggalkan qiyas, orang ni kufur nah. Sebab ijma' ulama, sepatutnya ulama kata semaya wajib. Pas dia ni kata semaya tak wajib, ya ingkarkan ijma' ulama. Man ankaral ijma' fa huwa kafirun. Siapa-siapa yang ingkar, yang punguh ijma' ulama. Sebab yang nak jadi satu ijma' ta as-salatu al-mafruḍah ala kulli mukallafin. Semaya di fardu tu wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Maka mari ajma'a al-a'immatul arba'ah, ijma' ulama 4. Lepas tu dalam ulama 4 tu nak jadi ijma', ya ulama-ulama yang masa tu hak sebelah orang, dua belah orang, ulama besar-besar, ijma' sebelah seorang kata semaya ni wajib. Lepas tu lagi kata tak wajib. Maka kufurlah orang tu. Sebab nak jadi satu-satu ijma' ni, ulama 10 orang besar-besar. Ulama orang panggil hak ilmu dia tu, orang panggil buhurul ilmi. Lautan bagi ilmu. Mari ijma' pada satu masalah, mari setuju pada satu masalah. Benda tu jadi makna mujma'un alaih. Di ijma' ke atasnya, ke atas perkara tu. Lepas tu apabila ijma' tu dah oleh ulama besar, demo nak punggah tak boleh tu. Kalau demo pergi punggah ijma' ulama, memang jadi kufur, bukan ulama. Heran ni. Tu benda ijma', benda yang dikatakan sepuluh kalau dalam hadis mujma'un alaih muttafaqun alaih. Sebab tu muttafaqun alaih pada hadis,
hadis yang diittifaq, yang disetujui oleh Bukhari dan Muslim, itu panggil muttafaqun alaih. Kalau di dalam masalah akad mujma'un alaih, makna masalah ni diijma' oleh pak mazhab. Masalah kan kita kata masalah pak mazhab kata ana, pak mazhab ijma'. Apabila seorang nak menikah, ia kena ada wali. Ni. Sebab semua berdasar kepada hadis la nikaha illa biwaliyin rasyidin. Semua Imam Syafi'i kata nikah kena ada wali. Imam Abu Hanifah kata nikah kena ada wali. Imam Malik kata nikah kena ada wali. Abu Ahmad Ibn Hanbal kata kena ada wali. Pahdemo ni diijma' pula. Di antara pak mazhab ni dia panggil kata mujma'un alaih, masalah nak nikah kena ada wali. Lepas tu dia kata, tak apa, tak ada wali, tak ada apa nikah. Dia gini nikah nu, nikah kok songkla, gini nikah kok betong, gini nikah. Boleh. Tapi kata hak kata boleh nikah pindah wali ni, Allah, lemah sangat. Kecil sangat. Tak rak sangat. Pasal kalau nikah dah, semua ulama pak kata tak sah nikahmu. Pas orang kata nikah sah, ada ke pun berat. Trik tunggal. Sebab for itu jangan nak nikah pindah wali. Jangan nak nikah. Dia nikah pindah wali, dia tak cuci. Sebab ulama kata tak sah. Apabila tak sah, nata kita duduk di dalam, orang panggil khilaf ulama kata tak sah. Apabila kata khilaf ulama tak sah, nikah kita tak sempurna. Nikah kita tak sempurna. Dia tak sempurna, tilik kepada kata kita tak apa dah nikah musah. Tilik kepada Imam Syafi'i, tilik kepada Imam Malik, tilik kepada Abu Hanifah. Tak lagi tak sah ni. Lek ni kata sah, lek ni kata tak sah. Jadi duk tak sedap, duk tengah-tengah. Lepas tu nak wisah, klik nikah semula. Hak buat nikah pindah wali tu, klik rumah nikah semula. Tu dia. Fakana zalika, maka adalah dimakan itu, dimakan al-qiyah tu. Zalika dimakan itu al-qiyah, dhamma tak molek. Huwa ia al-qiyas. Al-mukhassisu. Ketika ni ia jadi satu perkara yang nak menentu, yang menyepo akan perkara yang umum daripada mantuk Quran, mantuk hadis. Misalu taksisil kitabi bil qiyasi. Bermula contoh taksihkan kitab, menentukan kitab, menyepakkan kitab yang umum, mantuk kitab tu bunyi umum. Taksih bil qiyasi. Dengan kita menentu dengan qiyas. Qiyas kata ana? Tengok. Taksih kitab dengan qiyas. Qauluhu ta'ala, ialah perman Allah Ta'ala ta, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tengok. Di ayat mari umum. Az-zaniyatu, bermula perempuan yang berzina. Tak molek, makna molek. Az-zaniyatu, bermula perempuan yang berzina. Wazani, dan bermula orang laki-laki yang berzina. Apabila sebut kata umum tujuan mantuk, kris bawa zaniyatu. Umum tu. Mantuk tutur orang Quran, tutur orang kitabillah umum. Az-zaniyatu, tak kira hak tina ni, perempuan yang berzina ni, sama ada dia sawa kana hurran au amatan. Wa itu. Sama ada dia tu orang merdeka, ataupun dia tu hamba orang, ataupun dia hamba laki-laki. Az-zaniyah tu umum. Tak kira lah orang tina saat ni tu, sama ada dia tu hurratan wa itu. Aisawa kanat hurratan au amatan. Sama ada dia orang merdeka, orang bebas, ataupun dia hamba orang. Wazani, dan pula orang laki-laki yang berzina. Tak kira lah orang laki-laki berzina ni, sawa kana dia tu hurran au abdan. Sama ada dia tu laki-laki yang bebas, laki-laki yang merdeka, ataupun laki-laki hamba orang. Lagu mana hukum dia tu baik? Az-zaniyatu waz-zani umum. Maka kaedah kita tulis, tiap-tiap mubtada apabila dia umum, maka wajiblah dikhabar menyertai dengan fa. Tu yang panggil dalam kaedah nahwu kita, tiap-tiap mubtada apabila am, apabila umum. Tengok Farid. Maka wajib di khabar saat itu kena menyertai dengan fa. Tengok fajlidu tu khabar. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Maka hendak memukul oleh kamu. Tuk hakim, tuk hakam.
Ni Fok Tok Kodi lah ni. Tok Hakim, Tok Akang lah pukul ni. Bukan kita orang biasa ni. Ni kena daripada kerajaan. Daripada umarak. Daripada ketua-ketua. Dah. Pukul. Fajlidun maka hendak pukul lah oleh kamu hei umarak dan ketua-ketua. Dan hukam-hukam. Dah. Daripada hakim-hakim. Kulla wahidin minhumah. Akan tiap-tiap satu daripada kedua. Daripada azaniyati wazani. Mukna pukul. Hak mana? Hak zina daripada yang para puan. Patut yang zina daripada lelaki. Mi'ata jaldatin. Akan 100 rote. Lepas tu 100 rote pukul. Kena kulit. Ni. Sebab apa ya ibarat jaldah. Jaldah asalnya kulit. Makna pukul 100 rote kena tapel dengan kulit. Pas misalnya dia pergi pakai baju tebal. Pergi pakai lemek lek belakang. Ini tak sah pada memukulkan orang yang kena hukum zina. Misalnya yo ni hakim panggil mari nak godel lek belakang yo. Syarat godel tu godel ambil tah belakang, ambil ditekak suk bawah. Lepas tu syarat godel tu jangan pakai baju. Tu sebab jangan pakai baju tu. Jangan pakai baju kenapa? Kerana nak orang ramai tengok. Lepas tu tok hakim lah ni tok kodi, fok umarak menteri pembesar nak panggil orang tengok ramai. Hak duk tepi tu panggil tengok beribu. Lepas tu Fok ni kecek royak. Aku tengok yo tu yo zina. Pahak jatuh zina, tino zina. Tok hakimnya godel lah. Habis darah yak mengalir, yak yak pitik, yak mengecik tu bet tak belakang. Lepas tu pakak kecek. Aku tak mau. Mung nak aku tak mau. Sebab tu sunat Dewi tengok kepada rakyat-rakyat kena ke apa? Kepada orang yang kena pukul tertengah zina. Kamu ada syarat orang kena pukul orang zina ni tika nak godel tu, dia kena pecah baju. Tak boleh lapai. Sebab jaldah tu mana rotan kena makan dengan kulit. Kena kulit. Lepas tu kalau dia ni dia pergi pakai baju tebal, pergi buh lembek bawah, lemah godel tak tapak kulit, tak sah pada pukul hak bagi rejal. Hak bagi apa? Hukum masalah godel. Hatu ulama tafsir pula tu baik situ. Kita kena tengok molek. Nah, tengok. Maka di hari ni khulasah kita apa dia? Bahasa. Tengok bahasa ke apa weh? Syarat qiyah. Tengok tak kalah. Syarat qiyah. Dah, apa dia syarat qiyah? Syarat qiyah itu berdasar kepada Quran atau hadis. Di annal qiyah yusnadu ila nasim min kitabin aw sunnatir rasul. Dah. Jadi syarat qiyah itu berdasar kepada Quran dan hadis. Makna kalau qiyah yang dipandaikan didapatkan oleh ulama semata-mata tapi tak berdasar kepada Quran, tak berdasar kepada hadis, makna qiyah itu tak boleh dipakai, qiyah itu tak boleh diguna. Syarat qiyah yang nak boleh jadi hujah, syarat qiyah yang nak boleh jadi mukhassis untuk nak menentu, untuk nak keluar daripada ayat yang umum, syarat qiyah itu kena berdasar, berpegang, bertupu, iktimat kepada Quran dan hadis. Ingat molek? Kalau masalah qiyah itu semata-mata pandangan kita seorang, pandangan ulama, maka qiyah itu tak dipakai, tak diguna, tak boleh buat hujah, tak boleh nak berdalih. Nah, kamu ni tengok masalah kita tertaksihkan kitab dengan ayat, dimenentukan mantuk apa tuturan Quran ataupun tuturan ayat, tuturan kitabullah. Mana tuturan Quran dengan qiyah. Yakni makna kita taksihkan mantuk. Apa mantuk? Yakni tuturan Quran ataupun tuturan hadis. Yakni kita tentukan asalah tuturan Quran dan tuturan hadis yang umum ini dengan kita mendatangkan qiyah. Maka qiyah ni ulama lah buat qiyah. Tengok le ayat tak ada. Le ayat tak ada mari. Tapi ulama beri perkataan dia. Nah, dalam qiyah kalau kita tengok masalah di dalam Quran tak ada. Pas supaya masalah kita kata zakat, keluar zakat tu kena keluar zakat ke apa? Oleh Quran kata wa atuz zakah, keluarlah oleh kamu akan zakat. Lepas tu zakat mana nak keluar? Le Quran tak ada royak kata zakat badaniyah. Le Quran tak ada royak zakat maliyah. Pas siapa dia yang kupahnya, siapa dia yang hurainya kata zakat tu ada zakat maliyah, ada zakat badaniyah, ada zakat fitrah, ada zakatnya harta. Siapa dia kata? Tuhan kata wa antuz zakah. Pas Nabi kata buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakat. Nabi tak ada nyata situ pada hadis betul-betul. Zakat situ tak ada ayat zakat badaniyah, zakat maliyah. Siapa dia hurai? Ini ulama yang kupah yang hurainya.
Ni nak pada kiah ni. Mantuk Quran mari betul-betulnya katanya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi Allah Ta'ala mulakan pala ayat ni. Mantuk ayat ni dengan orang tina. Boleh cek mana tahu tina? Ni tahu tak ni? Deh. Sebab apa Tuhan termula dengan tina? Tak ada kata az-zani waz-zani. Pas tengah ayat Allah Ta'ala mula dengan orang jantan. Mula orang tina lepas pada orang jantan. Tapi pada ayat buku zina ni, Tuhan pergi mula dengan orang tina. Lepas tu baru Tuhan mula dengan orang jantan. Ini ulama takbir kata sebab nak memperlakukan zina, orang tina lah wak titinya. So, tu takbir ulama. Kemudian kita tengok pada mantuk ayat umumnya az-zaniyatu waz-zani, bermula perempuan yang zina dan laki-laki yang zina. Kemudian fajlidu kulla wahid minhuma mi'atal jadah, maka hendak godeh oleh kamu, pukul oleh kamu akan tiap-tiap satu daripada orang berzina jantan tina ni akan 100 rotai. Mu kena godeh pukul kena dengan kulit, rapak dengan kulit ya. Lepas tu masalah orang zina hak tina ni, Tuhan tak ada royak kata orang tina tu orang merdeka, orang bebas depa kita mo ni. Ataupun orang tina tu al-amah, orang hamba orang. Ya zaman dulu ada tat. Tak tina ada tat jatah. Kemudian Tuhan tak ada royak orang zina orang tina ni tat ke, tak tina ke, ataupun tak jatah ke, ataupun orang tina biasa ke, ataupun jatah biasa. Tuhan tak ada royak. Mantuk hadis umum, mantuk Quran umum. Kemudian kalau mana tengok pada ke sini ni, kita tengok pada orang berzina, para puan zina, masalah laki-laki, kena godeh belaka. Tengok. Lafaz pertama tunjuk kita az-zaniyah di atas umum kata perempuan yang berzina. Sama ada perempuan hurrah, merdeka, ataupun para apa? Hamba orang. Laki-laki pun masalah az-zani huwa lafzun dalun 'alal umum. Sawa'un kana hurran aw 'abdan. Sama ada laki-laki tu merdeka ataupun hamba orang. Perhati molek. Kemudian fajlidu ni, kita kata fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jadah. 100 rotai yang dipukul pasti wajib kena rapak dengan kulit orang yang berzina. Itu. Maka baru sah pada masalah hadduz zina. Kalau pergi pukul tak rapak dengan rotai, tak rapak dengan kulit orang zina, maka dikira kata pukul tu tak sah. Dia pukul tak sah kena godeh semula. Kemudian kalau kita faham pada ayat umum ni, mantuk umum ni dah. Makna orang zina tak ada kira daripada hak tina tu merdeka ataupun jam tina tu hamba orang, jatah tu sama ada merdeka ataupun hamba orang, semua kena pukul 100 rotai belaka. Ini umum ayat. Hamba ke tak hamba kena godeh 100 rotai kalau dia saat ni tu pergi berzina. Lepas tu mari taksih dengan masalahnya umum ayat khusus umum asyamilu, dikhususkan umum ayat asyamil yang melekat pilil amati. Bagi hamba para puan tengok bikaulihi dengan firman Allah Taala ta fa alaihinna, maka ke atas mereka itu ke atas al-amati, hamba para puan. Ayat lain mari. Ulama kiyah, ulama buat pengukuran. Nak pakai betul-betul ayat ni boleh tak? Kalau pakai betul ayat ni, sama ada orang merdeka daripada orang tina, orang jatah, ataupun hamba orang tina, ataupun hamba hak jatah. Kena pukul 100 rotai. Maka ulama kiyah buat pengukuran, kata masalah hamba tu kena pukul apa tu? Fa'alaihinna. Maka sabit tah mereka itu, nisfu ma, separuh. Ma barang, jadi azab, siksa alal muhsanati, di atas perempuan yang jaga diri, yang muhsanat. Apa perempuan yang muhsanat? Yakni perempuan yang pernah rasa wati yang sahih. Makna perempuan ni yang menikah dah, biasa kecak nikah wati, kecaknya setubuh, kecaknya jimuk dengan nikah yang sahih, pasti dia pergi berzina pula. Maka perempuan muhsanat dia kena godeh 100 rotai. Tapi kalau hamba orang pergi berzina, dia kena pukulnya 50 rotai. Tuan-tuan, nisfu ma 'alal muhsanat minal azab ni dikiyahkan oleh ulama. Ulama buat pengukuran. Tapi tengok pada mantuk umum ayat, kena godeh 100 belaka. Tak kira hamba tak hamba, orang merdeka suka. Sekat tu mereka kata wallahu alam. Dah pada tulis gini.